setakat ni belum lagi. I rasa tak pernah bagi rasuah kot, tapi bagi gift adalah. I've been offered, but I've never offered anyone corruption lah. You give me money lah, we settle it off here, or you get your summons. To escape, I'll be like, no, I'm still young, I got no money. Saya pernah juga ditawar kerana sebelum ni saya banyak buat event jugalah. So ada yang menawar saya dalam berbagai bentuk, dalam bentuk hadiah, wang, semua. Of course kita agama Islam kan, kita akan menolak lah. I never been offered a bribery, and I never offer bribery to anyone. To me, I had never encountered this kind of, for example, this kind of situation. But if I were to encounter this kind of situation, I would feel that it is not a very good situation, and I will not encourage it actually. Basically no, tapi pernah lah ada satu kejadian which is kena tahan dengan but instead of bagi saman dia cakap kalau ada 50 bagi terus dia tak payah saman. So I don't know is it rasuah or I nak bagi rasuah, tak apalah. So dia nilai tak ada. Itu pengakuan terus terang daripada beberapa mahasiswa yang sempat kita temui, dan pastinya kalau kita tengok exit survey dari Generic Student Attribute GSA menunjukkan bahawa pencapaian mahasiswa negara ini dalam elemen moral dan elemen etika profesional berada pada tahap paling rendah, iaitu 73.3% bagi wanita dan 57.7% lelaki. Dan pastinya kalau kita lihat dari segi sudut integriti, sebelum saya pergi kepada Datuk, Kamus Dewan edisi yang ketiga menyebut bahawa integriti bermaksud kejujuran, keadaan sempurna dan utuh. Sementara dalam kamus-kamus Dewan Bahasa Inggeris, integriti merujuk kepada kualiti atau menjadi seorang yang jujur. Ini yang harus kita teliti. Baik Datuk, peranan yang dimainkan oleh bahagian pendidikan masyarakat SPRM dalam menangani ataupun mendidik golongan belia ni, mungkin boleh Datuk terangkan serba sedikit? Boleh saya balik kepada boleh, yang silakan, kita Datuk. punya yang salah video tadi kan? Bila, silakan. Kalau kita tengok daripada yang interview yang dibuat kepada golongan pelajar ni tadi, didapati memang saya tik tadi dalam tujuh yang kita interview tu, saya rasa memang 3. Yeah. Kita tengok 3 daripada mereka ini adalah orang yang pernah berhadapan dan terlibat lah. Memberi kepada agensi penguatkuasa kepada pihak-pihak tertentu, ataupun pernah ditawarkan lah. Maknanya pengalaman mereka kita tidak dapat nafikan. Memang mereka ini ada pengalamannya. Dan kita pernah buat survey juga kita pernah buat survey di melalui satu kajian yang dibuat oleh Universiti Tun Razak ini. Daripada 3,000 responden, boleh tunjuk dekat TV survey ni kita ada buat survey ni, daripada 3,000 responden yang kita tanya, 3 daripada mereka memang mengaku bahawa mereka juga pernah terlibat dan memberi. Tetapi daripada 3, kalau kita tengok 3,000 dengan 3 tadi, lebih kurang 0.1% sajalah yang memang memberi pengakuan mereka ini terlibat. Itu kita tidak boleh deny lah, memang berlaku. Walau bagaimanapun, ada sedikit yang saya tengok daripada survey yang sama bahawa hanya 45% saja kumpulan mereka ni tadi yang sanggup mereka ke depan untuk membuat laporan. Itu yang bagaimana saya nak mengenali dalam pendidikan saya nanti sementara kalau saya compare dengan ICAC Hong Kong atau masyarakat Hong Kong, mereka ini 75%-nya mereka mahu bekerjasama dengan pihak berkuasa, ICAC lah, banding dengan kita. Daripada 45% yang sanggup melapor ni tadi, 17% saja yang sanggup menjadi saksi kepada SPRM. Compare Hong Kong. Hong Kong mereka ini 68%-nya mereka sanggup menjadi saksi. Okey, saya melihat di sini ialah masih ada lagi ketidaksanggupan mereka memberi kerjasama kepada agensi seperti kita, dan juga ketidaksanggupan mereka untuk menjadi saksi kepada kita untuk membawa isu-isu. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan isu ini, sampai bila kita nak menyelesaikan isu corruption? Rasuah ini tidak akan kita dapat hapuskan atau kurangkan jika mereka ini tidak mahu bekerjasama dengan kita secara terbuka lah, supaya kita dapat senang. Mereka ni datang, come forward. Inilah masalah yang kita hadapi, maka kita selesaikan masalah itu. Justru itu, maka untuk belia ini di bahagian pendidikan masyarakat khususnya. Datuk, saya nak potong sikit sekejap. Ada pemanggil lama di talian. Lepas ni Datuk cakap pasal pendidikan, bahagian pendidikan. Hello.
Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji. Haji dari Kuala Lumpur. Silakan Haji. Inilah pendapat saya. Ya. Kena dengan beliau ni yang akan merebakkan rasuah ni adalah bergantung pada lifestyle. Lifestyle beliau ni. Ya, ya. Seorang beliau ni selalunya bila dia terjebak dalam lifestyle dia, dia akan cari solve problem dengan cara ringkas. Ya. Jadi dia ada mampu, mak bapak dia datuk, tantri, dia boleh rasuahnya. There's no way to how to unless you can solve dia punya lifestyle. Ya. Dia semayang, dia payah, dia tak buat lah nak racing dah atau jalan raya apa semua. Ya. Dia tak akan memecah undang-undang. Betul. Tapi lifestyle beliau ni nowadays you find there will be more rasuah. Forget about trying to curb lah. Thank you very much. Okey, terima kasih Haji. Okey, Datuk boleh terus bagi pandangan dan juga simpulkan tentang apa peranan bagi mereka. Kita pergi kepada pendidikan. Tadi kan bahagian pendidikan masyarakat khususnya kita daripada tahun 2007 kita telah sebelum lagi wujudnya SPRM itu di BPR lagi, kita dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi, kita dah ada platform yang kita panggilkan sebagai Sekretariat Pencegahan Rasuah. So sekretariat ni buat masa ini kita ada di 20 buah universiti IPTA lah. Kita belum masuk lagi kepada swasta. Kita masih di peringkat IPTA dan 20 buah universiti ni kita dah ada sekretariat yang tak kurang daripada mungkin 11-12 orang sekretariat yang menjadi lidah pada kita, bercakap kepada universiti-universiti student dan sebagainya. Jadi platform kita buat dan kita laksanakan ianya berperingkat-peringkat dan kita pantau dari segi pelaksanaan mereka mengikut kemampuan kita dan juga kemampuan SPRM di negeri. So di negeri kita bagi mereka pantau mana universiti dalam negeri masing-masing. So ini secara berkalanya kita mengadakan mesyuarat dan mengadakan program-program kepada golongan belia ini. Ini yang dibuat oleh SPRM setakat inilah. Baik, Cik Kha, bila bercakap tentang ni, pastinya macam majlis belia mempunyai usaha ataupun alternatif sendiri untuk turun ke akar umbi, bersaing dengan golongan belia dan menyampaikan apa yang hendak diperkatakan tentang pelbagai kesalahan sosial dan sebagainya. Dan mungkin juga cara pendekatan belia ni ada cara-cara tersendiri untuk turun sehingga ke akar umbi ataupun turun pandang ini. Ya. Okey, kalau kita ambil contoh di Negeri Sembilan, kita ada rancangan pembangunan belia negeri, kan? Di mana antara teras yang kita tekankan adalah teras jati diri. Kan, jati diri inilah yang lebih fokus kepada kekuatan rohani dan jasmani, kan, kekuatan ilmu agama, integriti, kekuatan dalaman, itulah yang paling penting. Jadi hasil daripada pemerhatian kita kalau di peringkat negeri ini, kita tengok apa segmen belia ni yang dia minat, sama ada dia positif ataupun negatif, kan. Ini yang akan menjuruskan kemungkinan kecelaruan. Jadi kita merapatkan diri dengan belia, kan. Kita merapatkan diri dengan belia dan kita tengok di mana minat dan kesukaan mereka ni, dan kita beri nasihat dan kita beri tugaran, kita membimbing, beri selain daripada program latihan khusus, seminar sebagainya, kan, yang dia tu kerana kita nampak walaupun kita nak menuju ke negara maju tahun 2020 ni, kan. Jadi kalau cerita negara maju ni dia lebih kepada kemajuan dalam bentuk fizikal, kan. Tetapi kita harus ingat, kita jangan lupa kekuatan dari, kita jangan lupa dari bukan hanya kemajuan pembangunan fizikal, tetapi penggunaan modal insan juga penting. Macam mana majlis belia nak monitor dari segi wabak rasuah yang melanda belia ni? Apakah pendekatan yang digunakan? Kerana yang kita sebutkan tadi soal pendekatan yang diambil oleh kerajaan meletakkan rasuah ini antara yang harus ditangani dalam NKRN. Jadi bagaimana belia nak monitor ini? Ya. Ada asasnya bagaimana? Yes, kita tengok apabila dengan inisiatif kerajaan di bawah program transformasi GTP, GTP itu, NKRI rasuah. Dan kita melihat memang kerajaan berusaha keras ke arah untuk itu. Jadi kita lihat data-data tu sentiasa dikemas kini. Dan di peringkat negeri kita tengok, kan, apa kes-kes yang paling tinggi berlaku, siapa, bila, bagaimana dan sebagainya itu, dan kita akan cuba berhubung. Kita ini NGO penghubung di antara agensi kerajaan dengan belia.
kan, dan kita di situ bila kita turun ke bawah sehingga kat Umbi kita mendengar apa rintihan mereka, kan. Ini yang kita sebutkan tadi, Cik, lebih 6 juta belia hadapi krisis identiti, Datuk. Jadi satu yang agak menakutkan juga kalau kita lihat secara terperinci. Dan samping itu, ini kita lihat program-program yang dijalankan oleh bahagian pendidikan masyarakat tu. Mungkin Datuk boleh jelaskan sebuah sikit, Dok? Sebenarnya bahagian pendidikan masyarakat ni kita bukan saja fokus pada belia, dalamnya kita juga kita ada sebenarnya kita meletakkan 3 strategi utama, di mana kita ada face to face communication, di mana kita bersemuka dengan ini, dengan memberi ceramah, dengan memberi penerangan, dengan mengadakan klinik penerangan, dengan mengadakan dialog dengan semua kumpulan, tidak belia saja. Itu memang kita jalankan. Selain daripada itu, kita juga mengadakan Smart Partnership Program. Smart Partnership Program ni melibatkan banyak golongan, sama ada pihak swasta ataupun juga pihak kerajaan sendiri. Kita setakat ini kita adakan bersama dengan Petronas misalnya, di mana Petronas di Lembah Kelang kita gunakan mereka sebagai satu one stop center, dan untuk mengedarkan risalah-risalah seperti mana yang kita ada kan, untuk pengetahuan orang ramai. Dan juga kita mengadakan usaha bersama dengan persatuan taksi bagi menyebar mesej anti rasuah ni. Maknanya selain daripada kita secara volunteernya mereka datang come forward untuk bekerjasama dengan SPRM, kita juga menyebarluaskan pendidikan kita melalui media massa. Sama ada kita pergi kepada TV channel dan juga kita kepada surat khabar. Itu setakat ini selain pada kita pergi kepada belia tadilah, saya belum cerita dapat pergi kepada budak-budak sekolah lagi. Ini taksi Datuk ini kita buat bersama kempen dengan persatuan taksi. Come forward voluntarily nak buat. Jadi di body taksi ni lebih kurang kita ada dalam 200 pemandu taksi yang menjadi boleh katakan duta kecil lah. Duta kecil. Jika ada orang mengadu kepada mereka atau mereka mendengar tentang orang bercerita tentang SPRM ataupun ingin melaporkan kepada SPRM atas satu-satu kejadian rasuah ni, maka mereka ni boleh membawa terus kepada ni kita baru buat di Lembah Kelang ni. Kita baru buat di Lembah Kelang. Saya setuju cara tu, sebab kadang-kadang yang orang naik taksi ni dia bercakap lebih kepada soal-soal spekulasi, soal-soal persepsi. Tetapi kalau pemandu taksi umpamanya sebagai duta SPRM khususnya, kalau ada informasi ataupun apa-apa pandangan tentang perlakuan rasuah ni, mungkin dia orang tu boleh terus kepada SPRM. Ini satu pendekatan yang saya rasa lebih berkesan. Baik, mungkin kita nak berehat sekali lagi. Selepas ini kita akan terus berbincang mengenai rasuah yang sedang kita bincangkan ini, dan kita mengharapkan anda akan terus setia bersama kami. Kita rehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Hello Malaysia, dan kita sedang berbincang topik yang cukup menarik, memperkukuhkan jati diri memerangi rasuah. Itu tajuk yang kita pilih pada hari ini, dan masih kekal bersama saya yang berbahagia Datuk Samsi Abu Bakar, pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, dan juga Cik Kaha Kamarudin, Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Sembilan, yang telah pun memberi penerangan dan juga pandangan secara panjang lebar tentang fakta yang telah pun kita utarakan sebentar tadi. Dari apa yang kita lihat, sememangnya kecelaruan yang melanda belia kita ini sesuatu yang harus dipandang serius, dan kerana itulah kita mengharapkan seluruh NGO dan sebagainya menggabungkan tenaga bersama-sama dengan Badan Penguatkuasa dan juga SPRM untuk kita menangani masalah ataupun wabak rasuah jika kita tidak mahu ataupun jika kita sayangkan negara kita supaya akan berjalan dalam keadaan yang cukup baik. Baik, Cik Kah, saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Haji Dahlan sebentar tadi tentang gaya hidup, lifestyle ni, yang membawa ke arah ataupun mendorong ke arah perlakuan rasuah ini. Mungkin Cik Kah ada pandangan tentang itu? Saya setuju dengan pendapat daripada saudara Haji Dahlan tadi tu. Bila dia sebut tentang lifestyle tu kan. Jadi memang beliau ni dia mudah terpengaruh lah dengan macam-macam perkara kan. Jadi saya ambil contoh kalau cerita lifestyle ni lah di kalangan beliau ni.
bila kalau di kalangan student lah kan, rata-rata lah pengalaman saya lihat, apabila seorang belia ni, student ni, dia dapat PTPTN lah, kata pinjaman beasiswa sebenarnya. Perkara pertama yang dia akan beli handphone dulu. Kan? Kalau boleh dengan handphone tu BlackBerry, iPhone yang hebat lah, yang harga yang agak canggih, harga kan. Telefon tu canggih, harga pun canggih. Kan? Tetapi dia lupa kan, sumber yang dia dapat tu juga agak terhad untuk menyara, untuk sara diri. Kan? Tetapi oleh kerana kehendak mengatasi keperluan, jadi dia letakkan keperluan tu sebagai nombor 2. Kerana lifestyle lah tu. Kan, tengok kawan dia ada, dia boleh macam-macam function ada kan. Sedangkan sebagai student fokus adalah terhadap pendidikan. Jadi kalau setakat pakai telefon biasa pun, boleh call in, call out, receive SMS pun dah memadai. Tetapi kerana desakan hidup, pengaruh rakan-rakan, lifestyle tu kan, yang mendesak dia ke arah situ. Jadi apabila sumber yang ada telah keluar untuk kehendak yang tidak terbatas berbanding dengan keperluan yang paling penting, jadi bila dah dalam poket tu dah belanja tu dah kurang, jadi terpaksalah apa yang ada, makanlah Maggi lah. Bila lepas tu terpaksa cari kerja sampingan untuk pendapatan sampingan untuk memenuhi keperluan kehidupan seharian. Tetapi apabila wujudnya kecelaruan kan, datang pula yang tawaran-tawaran yang entah baik atau tidak kan, kemungkinan besar kalau benda tu baik tak apa, kalau benda tu tidak baik, inilah yang secara tidak langsung dia boleh menjurus kepada faktor rasuah. Kita nak bantu golongan belia ni, macam mana kita nak pupuk supaya dapat membina identiti yang tersendiri, dan mungkin kita tak boleh biarkan mereka ni hanyut dalam gelombang begini secara sendirian. Jadi peranan NGO, peranan belia harus kita perkukuhkan di samping usaha yang telah pun dilakukan oleh SPRM ni. Jadi mungkin Cik Kaha ada pandangan tentang itu. Macam mana kita nak bantu mereka-mereka ini? Okey, itu macam saya ceritakan tadi tu adalah salah satu contoh lah, bukan yang faktor utama, tetapi dia antara contoh yang basically very common issue di kalangan student-student universiti ni lah. Kan? Jadi kerana itu kita akan tengok dekat mana angle tu kan? Itu antara faktor lain. Kita akan tengok daripada seperti mana yang saya setuju dengan pandangan Datuk tadi, kita juga ada formula-formula kita sendiri yang hampir sama. Kita buat survey, kita turun ke bawah ke akar umbi, kita tanya dia, mendekatkan diri dengan belia kan. Mereka boleh ceritalah apa yang sebab belia ni dia takkan sorok selindung, dia akan cerita, dia akan bercakap, sama ada secara bersemuka ataupun secara di alam maya. Kan, kita di situ kita akan dapat feedback ni, dan feedback inilah yang kita akan buat analisa di peringkat kita kan, dan kita akan tengok dia punya ratio dan weighted average tu, rating tu dekat mana yang paling tinggi. Kan, sebab ini semua faktor-faktor yang boleh menjurus kepada rasuah. Sebab tu kita kemudian baru kita akan tengok di manakah pelan tindakan kita, dari segi kita akan buat program-program yang bersesuaian kan, dengan kumpulan sasaran tu. The target fokus kita tu kepada belia berdasarkan kepada kes-kes yang seperti yang kita dah buat analisa tu. Baik Datuk. Setelah kita meneliti kecenderungan belia kita terlibat dengan jenayah rasuah, amatlah merisaukan Datuk kalau kita lihat, dan mungkin program pendidikan untuk generasi muda yang diperkenalkan oleh Penmas ataupun pendidikan masyarakat, bahagian pendidikan masyarakat SPRM, bagi memastikan gejala rasuah ini di kalangan belia dapat kita kurangkan sekurang-kurangnya Datuk. Macam mana? Untuk masa terdekat inilah sebab sebenarnya program pendidikan ni memang kita buat berterusan kita berterusan, tapi dalam masa terdekat insya-Allah mungkin dalam lebih kurang seminggu je lagi, seminggu kan, kita akan mengadakan convention dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Universiti Kebangsaan. Tahun ni kita Universiti Kebangsaan Malaysia jadi host lah, jadi tuan rumah. Kita bertiga ni kita gambling bersama. Kita panggil di sekretariat ni tadi bersama-sama. Kita akan duduk semeja. Selain daripada kita membentangkan 2-3 paper ataupun 4 paper, kita mahu mereka ini bersama-sama membangunkan tekad mereka. Bagaimana mereka boleh bersama-sama dengan kita dalam memerangi rasuah ni. Saya tak nak SPRM letakkan
biar mereka ni orang muda kan, orang muda. So orang muda ni dalam dia ada dia orang punya style dia sendiri. Jadi kita sharing. Mungkin dia akan campurkan idea dia. Okey, kami nak buat bentuk macam ni. So kita ikut. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa halangan, 17 hingga 20 hari bulan November ni, kita akan adakan lebih kurang dalam, kita tak boleh panggil ramai jugalah, dalam 350 orang. Ketua ni, leaders ni kan. Kita bersama-sama. Di sini saya mungkin ada beberapa yang kita akan masukkan dari segi psikologinya, dari segi apanya, supaya bila balik ke universiti nanti mereka akan adakan program. Supaya dia sebar luas lah. Ini yang kita nak buat dalam satu masa perkara terdekat. yang tak boleh lari tu tentang rasuah ni sering dipolitikkan. Saya keluarkan sikit daripada ni. Mungkin pendekatan ataupun pendedahan tentang ini juga turut dibentangkan di convention tu nanti. Ada elemen-elemen dalam satu daripada paper yang akan kita bawa ialah betul rasuah adalah satu jenayah. Kita nak dia bukan satu isu. Kenapa pula kita nak politikkan isu rasuah? Because dia memang jenayah. Dia satu wabak kan. Wabak ni jenayah yang kita tak nak student ni dia tengok alah ini bukan satu isu yang ni Cik Kahar dia bukan satu isu yang serius. Tapi kita nak tahu, mereka mesti tahu bahawa jenayah tetap jenayah. You buat macam ni, you nak tutup yang ni, you nak buat pelakuan ni, you tak boleh because dia adalah jenayah. So kita tidak mahu mereka mendapat maklumat yang tidak tepat. Kalau jenayah maknanya kalau you laku 20 tahun lah penjara. Adakah anda sanggup lakukannya? Kerana at the ending of your life you duduk dalam penjara kan. Jadi di sini kita akan memberi penerangan, insya-Allah. Mungkin profesor yang atau datuk yang kita lantik itu, speaker tu, dia akan menerangkan do's and don't. Jenayah tetap jenayah, politik biarlah politik, jangan kita nak politikkan isu jenayah, terutamanya isu rasuah. Ya, rasuah itu tetap jenayah. Saya nak respon pandangan Datuk tu, saya nampak betul. Kita kalau boleh kita jangan campur adukkan. Jenayah is jenayah, politik. Jika kita politikkan, dia tidak akan membawa kepada kebaikan. Kerana jenayah ni, rasuah ni adalah satu yang kita harus perangi habis-habisan. Jadi tidak perlu dipolitikkan. Kan? Jadi saya memang pendapat tu. Kerana itu kita di peringkat Majlis Belia Negeri, saya juga adalah antara student sebab saya sedang buat MBA saya, dan kita lihat untuk antara kaedah yang terbaik adalah untuk wujudkan satu tabik urus yang baik. Saya melihat antara research paper saya buat kan, to prepare to be a good corporate governance. Jadi bila kita ada good corporate governance, tabik urus yang baik, maka dia akan secara automatiknya menghindarkan kita daripada gejala-gejala rasuah. Umpamanya kalau SOP dan KPI itu menyatakan bahawa kalau katakan kontraktor tu dia nak kejar payment dia, contohnya saya ambil satu contoh, 14 hari dia tahu memang 14 hari. Jadi tidaklah dia tertunggu tertanya. Dah 30 hari pun tak pasti lagi. Mungkin boleh jadi sampai 3 bulan, maknanya 90 hari. Kan? Jadi oleh kerana nak cepatkan tu, ini saya ambil antara contohlah kan. Jadi inilah yang boleh berlakunya perlakuan rasuah, sama ada memberi, menerima, menawarkan dan sebagainya. Kan? Jadi kalau ada a good corporate governance, kan, maka saya rasa gejala rasuah ni tidak akan berlaku. Kan? Ini saya respon saya daripada apa yang Datuk punya pandangan tu, saya situlah. Baik, kita akan beri ruang kepada tetamu kita untuk berehat sekali lagi kerana kita nak beri laluan kepada penaja. Tetapi yang pastinya kalau kita lihat dari apa yang diperkatakan oleh kedua-dua tetamu kita tadi, memang rasuah ini satu jenayah, tetapi akhirnya telah digunakan pakai oleh golongan-golongan tertentu sebagai modal politik mereka, yang akhirnya meletakkan bahawa beberapa badan yang berusaha keras seperti SPRM dijadi kambing hitamkan oleh mereka, kerana ini sebenarnya menjejaskan usaha. Sepatutnya kita sebagai warga negara Malaysia bertanggungjawab untuk sama-sama menggembling tenaga dalam usaha kita memerangi gejala rasuah. Jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.